Kami dari kumpulan 4 yang terdiri daripada 6 orang iaitu Nur Hakim, Firdaus, Nick Danish, Syakirin, Amirah Sofa dan Haris Zuhairi akan menerangkan serba sedikit tentang kehidupan Karl Marx yang merupakan ahli falsafah dan tokoh pemikir dari Jerman. Selamat mendengar. Sebelum kita meneruskan slide ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Biodata Karl Marx. Nama penuh beliau merupakan Karl Heinrich Marx. Beliau dilahirkan pada 5 Mei 1818 di Trier, Prussia. Beliau merupakan putera kepada Henriette Pressburg dan Heinrich Marx. Beliau berkahwin pada 1843 bersama Jenny van Westphalen, namun pasangannya meninggal dunia pada 1881. Karl Marx dikurniakan seramai 7 orang anak, di antaranya ialah Jenny, Laura, dan Elena. Sepanjang hidupnya beliau menetap di beberapa buah negara, antaranya ialah Jerman, Perancis, Belgium, United Kingdom. Beliau mendapatkan pendidikan tinggi di beberapa universiti ternama seperti University Bonn, University Berlin, University Jena sehingga mendapat PhD dalam bidang falsafah kuno. Karl Marx menemui ajalnya pada 14 Mac 1883 ketika berumur 64 dan disemadikan di London, England, United Kingdom. Kehidupan awal seorang Karl Marx ialah Karl Marx dilahirkan dalam keluarga Yahudi moden progresif di Prussia Trier yang sekarang berada di Jerman. Bapanya Herschel ialah turun-temurun ahli rabai yang merupakan peguam bela. Herschel menukar agama keluarganya kepada agama rasmi Prussian, Lutheranisme. Dan beliau menukar namanya Herschel kepada Heinrici selepas menukar agama keluarga Marx amat liberal dan rumah Marx menjadi tuan rumah kepada ramai pelawat cendekiawan dan artis sepanjang kehidupan awal Karl. Untuk pendidikan Karl Marx pula, beliau menerima markah yang baik di sekolah gimnasium yang sama taraf dengan sekolah menengah. Marx memasuki University Bonn pada tahun 1833 untuk mempelajari undang-undang atas permintaan ayahnya. Kemudian Marx tidak begitu berjaya kerana banyak menghabiskan masa minum di Dewan Bir. Dan pada tahun berikutnya, ayahnya memaksa dia bertukar ke Friedrich Wilhelms Universität di Berlin, sekarang dikenali sebagai University Humboldt. Selepas itu Karl Marx bertukar minat pada subjek falsafah di universiti itu yang berlainan dengan kehendak ayahnya. Kemudian Marx memasuki kumpulan pelajar dan profesor muda yang dikenali sebagai Young Hegelians, diketuai oleh Bruno Bauer. Marx meninggalkan bidang falsafah untuk menceburi bidang wartawan dan menyunting akhdar radikal kolon, iaitu Rheinische Zeitung. Beliau kemudian berpindah ke Perancis untuk merapatkan hubungannya dengan Bauer dan kumpulan Hegelians muda, dan terus mula menulis On the Jewish Question yang menceritakan kritikan pendapat semasa mengenai hak awam dan kebebasan politik, iaitu Political Emancipation. Karl Marx bertemu dan bekerjasama dengan Friedrich Engels yang membawa perhatian Marx pada keadaan kelas pekerja, dan Engels membimbing minat Marx kepada ekonomi. Marx berpindah ke Brussels, Belgium bersama Engels selepas dipaksa meninggalkan Paris kerana tulisannya. Marx menulis The German Ideology bersama Engels yang mengkritik mengenai falsafah Hegel dan Hegelians muda. Marx menulis The Poverty of Philosophy pada 1847 yang mengkritik mengenai fikiran sosialis anarkis Perancis Joseph Proudhon. The Communist Manifesto merupakan karya terkemuka Marx dan Engels yang pertama diterbitkan pada 2 Februari 1848.
Buku itu telah ditempah oleh Communist League, dahulunya dikenali League of the Just, sebuah organisasi pendatang Jerman yang dijumpai Marx di London. Pada tahun 1864, Marx menubuhkan International Working Men's Association, yang kemudiannya dikenali sebagai First International. Beliau menubuhkan organisasi ini sebagai pengkalan bagi meneruskan pergerakan politiknya. Pada tahun 1883, Karl Marx meninggal dunia di London dan dikebumikan di Highgate Cemetery, London. Selepas itu, Engels mengisytiharkan bahawa Marx telah membuat dua penemuan hebat tentang undang-undang. Ia adalah Undang-Undang Perkembangan Sejarah Manusia dan Undang-Undang Gerakan Masyarakat Begois. Sifat-sifat Karl Marx, beliau adalah gabungan pemberontak Promethean dan intelektual yang ketat. Dia memberi kebanyakan orang gambaran tentang keangkuhan intelektual. Dia juga seorang bapa yang penyayang. Dikatakan bahawa beliau mengagumi Yesus kerana kasihnya kepada anak-anak, tetapi beliau mengorbankan nyawa dan kesihatannya sendiri. Di atas segalanya, Marx adalah seorang pejuang yang sanggup mengorbankan apa sahaja dalam pertempuran untuk konsepnya tentang masyarakat yang lebih baik. Dia menganggap perjuangannya sebagai undang-undang kehidupan dan kewujudan. Kesimpulannya, semasa hayat Marx, segala kritik yang dikeluarkan seperti isu sosial, ekonomi dan politik tidak pernah dihiraukan oleh cendekiawan lain. Untuk itu bolehlah kita gelarkan dia sebagai unsung hero. Namun apabila Marx telah meninggal dunia, idea-ideanya mula meresap masuk ke dalam pergerakan sosial dengan pantas. Apa yang lagi pelik, Karl Marx ini sering dikaitkan dengan fahaman etisme, tetapi perhatian dia terhadap keadilan dan kebenaran dengan mengupas keadaan sosioekonomi manusia supaya kehidupan manusia diperbaiki itu sangatlah bersungguh. Inilah sebabnya mengapa Marx ada kalanya lebih berpengaruh dari sudut memperkatakan tentang kesamarataan berbanding para agamawan. Sekian itu sahaja dari kami. Terima kasih kerana mendengar. Jumpa lagi di lain video.